Okey, kita kembali lagi. Okey, sekarang kita akan lihat C-string processing. So C-string can be manipulated with standard library function or as subscripted array variable. Maksudnya kita boleh guna, macam saya boleh tahu sebelum ni, kita boleh gunakan subscript notation sebagaimana kita gunakan dalam array yang lain lah. Okey, sekejap ya. Okey, di sini. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok bagaimana kita nak gunakan C-string in a character by character fashion. Maksudnya kita nak tengok bagaimana kita nak gunakan C-string ni secara, kita punya kata, karakter demi karakter lah. Okey, sebenarnya program kita ni simple je. Apa yang kita nak buat adalah kita nak copy the contents of a C-string to another C-string. Okey, ni adalah menggunakan function. Okay, anda boleh tengok, tapi kod saya pada kod 76 yang saya dah ubah sedikit tadi adalah tanpa menggunakan function. Okay, supaya lagi jelas. Okay, jadi di sini kita ada maximum character. Saya letak 81, tapi terpulang kita boleh letak berapa yang kita nak. Kemudian saya wujudkan dua string jenis char, jenis karakter di sini, iaitu namanya str1. Bilangan elemennya adalah 81, termasuk dengan apa yang dipanggil sebagai null character, iaitu di sini. Okey, termasuk itulah. Maka dia boleh terima maksimum 80 karakter sahaja yang kita type. Kemudian satu lagi kita ada str2. Okey, iaitu dengan size yang sama dengan str1. Jadinya baris ke-8 adalah kita akan minta pengguna untuk masukkan apa-apa ayat yang mereka nak type. Jadinya bila dah type, kita akan terima apa yang di-type tersebut menggunakan cin.getLine, dan kita akan simpan dalam str1. Kerana apa yang kita nak buat sekarang lah, kita nak wujudkan, kita nakkan str2 ni mempunyai elemen yang sama dengan str1, iaitu message kita yang di-type di sini lah. Maaf, yang di-type di sini. Jadi caranya adalah kita gunakan while loop. Jadinya di sini adalah kita punya logical expression kita, iaitu bila kita dah type satu ayat, jadinya secara automatik compiler kita iaitu C++ ni lah, akan letakkan null character di hujung ayat tersebut. Contohnya kalau kita type di sini, saya pergi tengok di sini. Kalau kita type how much wood cook a woodchuck, agak panjang. Katalah kita type, contohnya kita type kita ambil contoh yang tadi, iaitu bila kita type linear programming. Maksudnya apa yang akan dibuat adalah dalam kita punya str1, dia akan jadi str1 sini, kemudian dia akan ada begini, iaitu L. Ataupun saya gunakan linear lagi pendek, supaya contoh linear. Jadi kita ada L, kemudian kita ada I. Maaf, kita pilih sini. Kita ada I. Kemudian N. E, A, R. Dan setiap automaticnya null character akan ditambah oleh compiler kita seperti ini. Jadinya bila dah ada null character di hujung, maka kita manipulasikan null character ni pada kita punya logical expression di sini, iaitu teruskan, iaitu kita akan while akan jadi true bila mana string str1 ni bukan null character. Maksudnya di sini akan jadi true, di sini true, sampai di hujung ni akan jadi false, maka while loop akan terbatal. Maka
daripada I sama dengan 0 sehingga kalau di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 sehingga 5. Okey, STR1 maaf STR2 akan ambil nilai apa yang ada dalam STR1 lah, secara komponen demi komponen lah. Okey, di sini mula-mula mungkin bila I sama dengan I sama dengan 0, okey, STR2 0, dia akan ambil nilai STR1 0, iaitu apa? Iaitu L. Kemudian dia akan pergi seterusnya bila I sama dengan 1, STR2 1 akan sama dengan STR1 1, iaitu I. Okey, sampailah habis, yang mana apabila I sama dengan 6, maka STR 16 adalah null character di sini. Maka di sini menjadi false, maka proses untuk kita menyalin elemen di sini akan tamat. Okey. Kemudian untuk menutup, okey, bila habis saja, maksudnya di sini kita ada begini, kita ada STR2. Jadi kita tamat STR2 sampai di sini saja. Okey, tapi ini bukanlah tapi ini bukanlah string, ini cuma adalah character array. Jadi apa kita kena buat adalah kita tambahkan pada elemen yang ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, elemen yang ke-6. Sekarang ni I adalah 6, jadinya I 6 adalah kita tambahkan di sini, barulah STR2 kita akan jadi satu string, ataupun lebih tepat lagi adalah satu C string. Okey, bila kita tambahkan di sini, kenapa kita buat adalah kita akan see out keseluruhannya. Okey, maksud saya kita akan see out STR2 lah. Okey, jadinya seperti yang kita dah bincang sebelum ini, bila kita see out, kita tak perlu see out menggunakan for loop seperti sebelum ini yang kita gunakan dalam array. Okey, array yang lain lah. Sekarang ni bila kita gunakan array C string, kita boleh letak STR2 saja dan akan dapat semua output dia. Okey, jadi kita run. Okey, boleh kita type, contohnya kita gunakan di sini how much wood could a woodchuck memang exactly sama dengan apa yang kita type. Itulah maksudnya, ini adalah disimpan dalam STR1 di sini, dan ini adalah apa yang disimpan dalam STR2 setelah STR2 copy ataupun menyalin apa yang ada dalam STR1. Okey, jadi kod di atas kita boleh ringkaskan dia, kan? Kita boleh dengan lebih compact lah. Okey, tapi ini untuk pemahaman kita saja. Okey, kemudian kod tersebut walau bagaimanapun illustrate the main feature of C string manipulation, iaitu kita boleh gunakan subscript. Of course kita boleh guna sebab C string adalah suatu array. Okey, kemudian kita menggunakan null character to determine when to stop processing. Maksudnya di sinilah. Okey, kita gunakan null character untuk menjadi penjaga kepada kita punya while loop. Okey, saya rasa itu saja. Okey, untuk kod kita yang ke 76.